Okay, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Welcome back to my channel. Okay, kita sambung episod yang ketiga. Dan episod yang ketiga ini saya nak cerita pengalaman saya bermula daripada supernumerary flight, iaitu SNY flight tu, iaitu practical flight selepas daripada dah graduation dekat akademi, dah habis belajar. Daripada situ sampailah beberapa peristiwa-peristiwa menarik sepanjang 16 tahun pengalaman saya bersama Malaysia Airlines. Okey, yang pertama, sebelum saya habis dekat akademi, saya ada dengar lah ura-ura cerita-cerita daripada CCN, iaitu Cabin Crew News Network, mengatakan, okey, Zarul Umbrella dah nak fly. So, ramai cabin crew ataupun leading stewardess yang nak tunggu saya. Apakah kejadian si Zarul Umbrella ni kan, boleh kerja ke tidak? So saya tahu dah benda-benda macam tu, tapi saya buat bodoh je lah, nak buat macam mana kan. Tak apalah, tunggulah. Tapi nervous jugalah kat dalam kan, macam alamak, cuak ke, kena yang leading stewardess yang garang ke, yang top 10 ke. Ramai juga saya dengar yang top 10 tu tunggu saya. Tak apa, kita go with the flow. So, ada 4 SNY flight, 3 daily flight dan 1 trip single night stop. Alright, so bermula dengan saya start dengan satu kejadian ni, first flight saya lah. First flight yang saya ingat ialah ke Phuket. Wow, best, pergi Phuket. Excited ni kan, padahal tak turun pun, transit je, tapi excited dia macam nak pergi Phuket. Dan bila dah masuk sign in apa semua, salam apa semua, kita apply apa yang kita belajar. Humble, be polite, okay? Senyum dengan semua orang, tegur semua orang, okay? Jangan muka sombong. Itu dekat flight management building, dekat kita punya reporting tu lah. Nervous jugalah, tapi dah masuk introduce, I'm SNY crew for today. Okay, salam semua senior. Dan masuk kapal, dia assign saya untuk jadi 5th crew, which is assist crew, ada 5 orang. So termasuk saya 6 orang. Saya tugas untuk hari itu ialah jadi 5th crew. 5th crew ni assist crew lah. So dia tolong cabin, dia tolong galley. So yang assign saya ada seorang steward ni, dia yang akan tolong saya, guide saya dekat kapal nanti untuk buat kerja sebagai 5th crew ataupun kru kelima ataupun assist crew. Masuk kapal, cunceng dia ajar lah, cunceng ajar semua. And then saya pun okay, tulis note apa semua kan, sebab nanti lepas habis flight ni leading steward apa supervisor akan tanya. Dia akan tanya sebab dia ada form. Okay, kita buat, belajar. Sampailah nak take off. Dah take off. Yang saya ingat ialah first time saya berdiri atas kapal tu. Kapal tu masih climbing lagi. So bila climbing, kita macam duduk macam, kau tahu tak, macam smooth criminal punya video clip tu, macam nyengit sikit, macam tu. dia tak straight macam tu, tapi dia straight macam ni. So macam, kenapa jadi macam ni kan? Rupanya tanya kru tu cakap, sebab kapal climbing lagi, so kita macam naik bukit lah. Macam naik bukit. First time saya merasa tu sesuatu yang baru, tak pernah diajar dekat akademi, tak ajar tu. Itu tak ajar. Then tuang jus, tuang satu-satu. Saya tengok saya punya yang tukang ajar tu, dia pakai 2 jab macam ni. Tuang jus steady 15 cup tu dalam masa tak sampai seminit pun. Hebat. Saya cuba nak buat. Bersepah-sepah habis semua. Lencun tray tu kan, abang tu cakap, tak payah, kau buat satu je dulu. Tidak lama-lama ni kau dah boleh buat, kau boleh buat. Okay? Dia buat. And then, dalam keadaan yang jalan macam tu dah tuang jus, nak jalan dengan jus ni. Nak pergi orang tu, itu cuak gila. Saya ingat lagi, saya macam bergigil agak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah jatuh, janganlah tumpah apa semua kan. Pelan-pelan. Padahal kita dah cuak, nak kena senyum lagi, nak kena offer lagi. Have some juice, orange juice. We have orange juice and tak silap ada mango.
orange guava tak silap. Orange mango je lah. Bukan. Orange lah kot, tak ingat. Orange ataupun water je. Itu je kita ada. Lepas tu, orange, water. Cuak. Itu first time yang saya dapat rasa macam sesuatu yang baru, yang tak pernah diajar dekat dalam akademi. Itu pengalaman first flight saya. Yang lain, during emergency apa semua, emergency apa tak ada kat first flight saya. Itu saja yang saya ingat. And then, bila dah habis tu, SNY akan ditanyalah oleh kita punya leading stewardess ataupun supervisor. Dia tanya apa yang kita belajar. Ada form-form dia tu, safety question dia tanya apa semua. Dan blan. Bolehlah jawab, kan? Ada yang tak boleh jawab tu saya tak boleh jawab. Ada yang boleh jawab, jawablah. Itulah pengalaman yang saya ingat. Alhamdulillah, selama dipendekkan cerita, SNY saya tu okey lah, bagus lah, tak ada komplain, semua lulus lah. Macam tu. Bila dah habis SNY, kita dapat roster. Wah, dapat roster, tengok aku pergi mana. Dapat Kuching, dapat buat flight dari Pasar, Bali, dapat flight pergi Phnom Penh. Seronok lah. Padahal Phnom Penh, Bali apa semua tak turun pun, transit je. Tapi dia punya keseronokan tu, dapat roster tu sesuatu yang baru lah. Actually, sebagai cabin crew, live cabin crew ditentukan oleh roster tu lah. So, during off day, berapa hari off day, kita ada berapa hari flight. Pergi mana, pergi Kuching ke, night stop Kuching, night stop KK, night stop Kuantan, night stop Kota Baru, night stop Penang, night stop Alor-Setar, night stop mana lagi. Itu sajalah yang domestik je lah. Selama setahun saya buat domestik, itu je lah stesen yang saya pergi. Saya ingat saya semasa saya buat satu flight yang ni menarik jugalah pengalaman saya. Masa tu baru-baru lagi saya baru keluar, baru join, so nama Umbrella tu masih lagi segar lah di kalangan peminat. Dan satu, saya buat Surabaya. Flight ni Surabaya dengan si Fiza Kamaruzaman tu lah. Saya nak bagi jus ni, tiba-tiba, Bapak ni penyanyi lah. Saya pun macam, alamak, dia kenal aku dalam hati kan. Lepas tu dia, saya pun macam, sebab banyak kerja nak buat ni kan. Okey. Saya angguk je. Lepas tu saya pergi belakang cakap kat Fiza, dahsyat lah, Mama Indon tu kenal kau, Fiza cakap kan. Tak apalah, itu yang pengalaman macam sampai ke Mama Indon pun kenal saya lagi masa tu. Dia macam, tak sangka lah sebelum ni, tak pernah pun ramai Malaysian yang kenal saya. Tapi dekat langkah terbang tu, Abang Indonesian tu kenal saya lah. Macam, pengalaman yang menarik juga, masih baru-baru, kru baru. So, kita ada beberapa SOP, procedures yang kita tak tahu. Prosedur ialah saya tengah standby. So, bila kru yang tengah standby ni, you kena berada dekat rumah dalam beberapa hari, dalam tempoh masa yang ditetapkan. Sama ada daripada pukul 12 tengah hari sampai ke 8 malam, ataupun 8 malam sampai ke 12.30 malam, ataupun 12.30 malam sampai ke 8 pagi. Dia rotate macam tu lah. Ataupun daripada 3 petang sampai ke 10 malam, macam tu. Dalam 4 ke 3 hari dia bagi tempoh. Kalau kena call up hari pertama tu, so I mean, ikutlah prosedur, ikutlah roster apa yang di call up tu. Kalau kena call up untuk 3 hari punya flight, so burn lah 3 hari tu. Kalau kena call up untuk 1 hari punya flight, so next day tu, lagi 2 hari tu kena standby juga. Macam tu. So, saya standby. Lepas tu, macam mana saya nak pergi kedai, jatuh longkang. Peha ke lutut ni, habislah melecet berdarah lah, nak pakai seluar memang tak boleh lah. Pergi klinik, doktor bagi MC 1 hari. 2 hari dia bagi, MC 2 hari. Alright, so lepas tu balik rumah, standby. Lepas sejam, 2 jam, dapat call. Kena call up pergi flight. Lepas tu, saya cakap dekat pegawai tu, cakap, cik, sebenarnya saya MC ni lagi. Lepas tu dia macam pelik. MC? Kenapa awak tak report? Nak kena report ke cik?
aduh, dah kena marah kat situ kan. Macam awak sepatutnya report bila awak dapat MC, awak report sebab standby. Bila standby awak kerja. Oh, tak pasal-pasal kena marah. Lepas tu saya cakap, minta maaf cik, saya tak tahu, saya baru lagi. Tak boleh, ini takkan awak tak belajar dekat akademi dah. Jadikan alasan baru ke pekerja baru. Tak boleh macam tu kan, tak boleh. Okey, minta maaf cik, minta maaf. Itulah pengalaman yang saya ingat. Orang kata MC tak report. Kau dapat MC, kau kena report. Itu sebenarnya. So saya dapat MC tapi tak report. Itulah dia. Kena marah, tak pasal-pasal. Kan? Okey, selepas ni satu cerita yang dia antara kru baru dengan kru-kru senior lah. Dia ada macam satu gap kat dalam cabin crew Malaysia Airlines ni. Lepas tahun setengah, saya rated untuk defleet. Defleet ni maknanya buat A330 dengan buat 737. So, masa tu saya baru lagi. So, knowledge, pengalaman tu memang sikit. Nak kerja business class, nak kerja first class tu, cuak. Memang tak ada pengalaman langsung. So, saya berdua dengan seorang stewardess tu, yang defleet lah, masuk reporting, masuk briefing, semua senior-senior, white body crew, ada IFS, ada chief. Tapi dekat narrow body, dekat 737 tak ada IFS, tak ada chief. Oh, kita tengok IFS, tengok chief pun kita dah cuak. Belum kerja lagi kan masa tu. Perasaan tu. Bila masuk briefing ni macam muka tak boleh nak cakap macam mana nervousnya, kecilnya rasanya bila berada dengan di kalangan kru-kru senior, IFS, chief steward, chief stewardess, cuak. So, bila bagi working position tu, saya rasa macam, sudah kerja mana aku ini kan. Tiba-tiba IFS ni, saya bukan nak cakap apalah, tapi rasa macam tersentuh hati juga bila mana IFS cakap, I don't want these two clown work together. Dia pakai word clown tu yang saya rasa macam, mungkin dia saja bergurau, tapi I think dia bergurau. Tapi dalam masa yang sama, terasa macam kita sebagai yang junior-junior ni macam terasa. Tak tahu macam mana, tapi daripada saat itu saya mula rasa macam nak buat Airbus 330 pun dia rasa macam alamak, nak kena study betul-betul apa semua. Tapi itu bagus juga sebenarnya bila mana ada IFS atau supervisor yang cakap macam tu, at least kita ambil dari sudut yang positif. Okay? Dah ambil dari sudut positif, kita ambil sebagai satu cabaran untuk kita jadi lagi bagus untuk next flight. Tapi pada waktu itulah yang saya rasa macam, oh, down gila. Memang terasa macam clown dia cakap aku kan, macam whatever. Tapi bila dah besar, bila dah kita dah matang dalam career kita tahu. Bila kita fikir balik, benda tu bagus sebenarnya. Okey. Itu pengalaman clown. Okey. Kita ada satu lagi cerita ini yang pengalaman yang saya tak dapat lupa ialah kita orang buat 16 hari punya trip. 16 hari punya trip pergi Dubai, Istanbul. Trip 2 minggu trip tu dalam bulan puasa, okey. Semua kru-kru Melayu dan kita balik on the day of pagi hari raya. So that mean 14 hari puasa ke 15 hari puasa kita buat trip tu. So semua Muslim crew, ingat lagi FS Johari, which is ada Miza Capri masa tu, ada siapa lagi, Dekno, I punya batchmate, semua set tu memang best lah. Memang best. Yang saya ingat bila sampai ke Dubai je, kita start gather makan sama-sama, berbuka sama-sama, sahur sama-sama, bawa makan, kita sharing makan, masak sikit dekat crew lounge. So keakraban tu ada selama 2 minggu tu sebagai cabin crew ni, inilah satu budaya yang saya suka sebenarnya. Masa tu belum ada lagi media sosial whatever, semua kita bersama-sama bersosial antara kita 14 ke 12 orang cabin crew ni. Itu kata salah satu first time saya dapat crew yang best. Bukan semua
semua tu best, tapi yang ini macam orang kata ukhuwah dia tu kuat sikit lah. Dan ada juga peristiwa di mana di Istanbul saya kena bahan kena bahan dengan kru-kru yang lain pasal saya tak bawa glove. Saya ingatkan pakai baju sejuk biasa, tak pernah dengan winter masa tu, tak biasa dengan winter country. Lepas tu tiba-tiba kat Istanbul dia punya 0 degrees 1 to 2 degrees punya temperature. So tangan tak pakai glove memang jadi ais lah kan. So nak tak nak saya ada glove untuk loading tau. Glove loading, glove kebun tu bukan untuk glove melawar pergi. Kan kita ada glove yang khas untuk pakai dengan baju bila berjalan dekat winter country kan. Tapi saya pakai glove kebun tu je berjalan. Cakap, so saya dengan muka selamba je kan keluar dengan glove, loading glove, panggil loading glove kan. Dengan cakap, apa hal dengan loading glove kan? Cakap, alah, takkan tak boleh beli. Cakap, aku tak tahu. Belilah lain kali. Aku tak tahu kan. Ingatkan tak payah glove bagai. Ingatkan boleh tahan. Apa kan? So kena bahan. Nak beli masa tu, so, kenapa saya tak beli? Saya tak ingat. Tak jumpa cari ke apa. Tak ada bajet ke. Saya tak ingat. Tak beli loading glove tu. Memang trip tu 14 hari dekat Istanbul tu memang kena bahan lah. Siap ambil gambar lagi. Aduh, itu memang tak boleh lupa lah, kena bahan dengan si Saipul lah tu selalu. Dia seorang budak steward tu. Actually trip tu kita buat Dubai, cool Dubai, dan 2-3 hari dekat Dubai. Lepas tu buat Dubai Istanbul, 2-3 hari dekat Istanbul, then back to Dubai lagi, 2-3 hari lagi dekat Dubai, and then bawa balik. Itu yang macam kita kat Dubai, kita kat Istanbul, kat Dubai balik. Itu yang ukhuwah tu, bila sampai nak balik je semua nangis-nangis. So, alamak, lain kali jumpa lagi lah apa semua. Siapa-siapa kru yang ada dalam Dubai Istanbul tu yang tengok video ni, saya merakamkan salam sejahtera untuk kamu sekalian. Semoga berada di dalam rahmat Allah dan semua dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki. Amin. Okey, itu saja. Saya rasa untuk video kali ini, saya rasa dah banyak dekat 20 minit ni video ni. Kita share lagi ada video-video yang seterusnya selepas daripada ini. Okey, jumpa lagi di episod yang akan datang. Assalamualaikum.